Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so untuk PDPR kita hari ini, kita akan masuk subtopik terakhir, iaitu subtopik bukan 4.3 yang 4.4 ni saya tersalah tulis. 4.4 iaitu hukum gas. Okay, seperti biasa sebelum kita masuk subtopik 4.4, kita tengok dulu lah standard pembelajaran. So ada 5 standard pembelajaran. Yang pertama adalah menerangkan tekanan, suhu dan isi padu gas dari segi kelakuan molekul gas berdasarkan teori kinetik gas. Yang kedua, mengeksperimen untuk menentukan hubungan antara tekanan dan isi padu bagi suatu gas berjisim tetap pada suhu madar. Yang ketiga, mengeksperimen untuk menentukan hubungan antara isi padu dan suhu bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. Yang keempat, mengeksperimen untuk menentukan hubungan antara tekanan dan suhu bagi suatu gas berjisim tetap pada isi padu malar. Terakhir sekali, 5, menyelesaikan masalah melibatkan tekanan, suhu dan isi padu suatu gas berjisim tetap dengan menggunakan rumus hukum gas. So first kamu kena tahu macam mana nak terangkan kelakuan molekul gas berdasarkan teori kinetik gas. Kemudian kamu kena tahu 3 eksperimen ini. Ketiga-tiga eksperimen ini adalah untuk 3 hukum gas yang kita akan belajar. Hukum gas ni terbahagi kepada 3. Ada kita tengoklah apa ketiga-tiga itu. Yang kelima, pengiraan untuk menyelesaikan masalah melibatkan tekanan, suhu dan isi padu suatu gas berjisim tetap dengan menggunakan rumus hukum gas. Ilmu sedia ada. Yang pertama adalah gerakan zarah dalam jirim. Ini saya rasa kimia ada kamu belajar. Gerakan zarah dan jirim itu adalah teori kinetik gas lah. Yang kedua adalah tekanan gas. Kita ada belajar subtopik bab 2 atau bab 3, bab 2. Tekanan gas. Oh sorry, kamu tak belajar tekanan gas. Tekanan gas belajar masa form 5. Sorry lah. So kita ke sini 4.4 hukum gas. Tekanan, suhu dan isi padu gas. Kalau kita kat sini ada 3 pemboleh ubah ataupun 3 pemboleh ubah lah. Kita berikan 3 pemboleh ubah, iaitu tekanan, suhu dan isi padu gas, di mana hukum gas nanti seperti saya cakap tadi ada 3. Di mana setiap hukum gas ini akan kaji hubungan antara dua pemboleh ubah ini, dan di mana satu lagi akan dimalarkan. Sebagai contoh, dia akan kaji hubungan antara tekanan dengan suhu dengan syarat isi padu gas ini malar. Ataupun dia boleh kaji hubungan antara tekanan dan isi padu gas dengan syarat suhu malar. Ataupun dia mengkaji hubungan antara suhu dengan isi padu gas dengan syarat tekanan malar. Itu contoh dia lah. Gambar foto 4.3 menunjukkan satu plastik udara kembung yang digunakan dalam pembungkusan barangan. Siapa biasa order online, mungkin biasa jumpa benda ni lah. Apabila plastik tersebut dimanfaatkan, udara yang mengisi plastik tersebut memberikan suatu tentangan. Kalau kamu tekan, kamu akan rasa seperti plastik itu melawan kamu lah. Pemerhatian ini boleh dijelaskan dengan dari segi kelakuan molekul berdasarkan teori kinetik gas. So bukan takat ini saja, belon pun sama. Kalau belon kamu tiup, atau kamu cuba tekan belon tu, sepertinya belon itu macam melawan kamu. Melawan daya yang kamu tekankan kepada belon tersebut. Itu boleh kita terangkan dengan teori kinetik gas. So, jadual 4.8 menerangkan tekanan, suhu dan isi padu gas di dalam sebuah bekas tertutup berdasarkan teori kinetik gas. So, untuk teori kinetik gas ini untuk jadi legit, so bekas itu mesti tertutup. Kalau bekas itu terbuka, teori kinetik gas kita tak boleh apply dia. Dia mesti dalam bekas yang tertutup baru kita boleh apply teori kinetik gas. So untuk tekanan, inilah teori kinetik gas. So maksudnya ini adalah satu standard pembelajaran yang pertama lah, kamu kena tahu. Tekanan, molekul gas sentiasa bergerak secara rawak. Apabila molekul gas berlanggar dengan dinding bekas dan melantun balik, daya dikenakan ke atas dinding bekas itu. Daya per unit luas ialah tekanan gas itu. So molekul gas ni sentiasa bergerak secara rawak. Ini saya rasa kamu faham lah. Gas itu sentiasa bergerak dalam keadaan rawak. Dia punya nama gerakan tu kita panggil sebagai gerakan brown coklat tu. Brown, gerakan brown. Bukan gerakan coklat, yang brown itu nama orang. So kita panggil sebagai gerakan brown. Apabila molekul gas itu berlanggar dengan dinding bekas, dia mesti berlanggar dengan dinding bekas,
Kemudian bila dia berlanggar, dia akan patah balik. Okay, dia akan memantul. So, daya dikenakan ke atas dinding bekas itu. Okay, daya per unit luas ialah tekanan gas itu. Jadi, untuk menghasilkan tekanan gas, okay, molekul gas itu mesti berlanggar dengan dinding bekas. Itu syarat dia lah. Maksudnya, okay, ini tekanan gas ni kita akan tengok nanti dalam bab kita 5 nanti, bab 1. Bab 1. Okay. So, apa yang kamu kena tahu adalah tekanan gas ini terhasil apabila molekul gas berlanggar dengan dinding bekas. Okay. Yang kedua, suhu. Tenaga kinetik purata molekul meningkat dengan suhu gas. Okay, maksud kat sini, bila suhu bertambah, tenaga kinetik purata pun akan bertambah. Okay, maksudnya kat sini, bila suhu bertambah, molekul-molekul gas itu akan bergerak dengan lebih cepat. Okay, itu maksud dia lah. Ketiga, isi padu. Molekul gas bebas bergerak dan memenuhi seluruh ruang bekas itu. Isi padu gas sama dengan isi padu bekasnya. Ini saya rasa kamu belajar dalam kimia. Okay, molekul gas bergerak dengan memenuhi seluruh ruang. Okay, so maksudnya kita ada belajar yang gas ini memenuhi ruang. Okay, di mana isi padu gas sama dengan isi padu bekasnya. Okay, ini adalah unit-unit SI yang unit-unit yang kita akan gunalah dalam bagi tekanan, suhu dan isi padu gas. Okay, kuantiti fizik yang pertama adalah tekanan. Okay, simbolnya adalah P, unit SI-nya adalah Pascal. Okay, simbol unit SI adalah PA, P besar, A kecil. Okay, manakala unit lainnya adalah sentimeter mercury. Okay, so untuk bab ini tak silap saya, kita hanya pakai Pascal saja. Okay, sentimeter mercury ni kita akan belajar tingkatan 5 nanti. Okay, suhu. Okay, simbolnya adalah T besar. Unit Pascal, unit Pascal. Unit SI-nya adalah Kelvin. Okay, simbol bagi unit SI adalah K besar. Okay. Unit lain adalah darjah Celsius dengan Fahrenheit. Okay, so untuk bab ini juga kita akan pakai yang Kelvin saja. Kita tak pakai darjah Celsius. Kita akan pakai yang Kelvin. Okay, pakai darjah Celsius. Tak pakai. Kita pakai Kelvin. Dia akan bagi suhu dalam darjah Celsius. Kamu akan tukar kepada Kelvin. Okay, isi padu simbolnya adalah V besar. Okay, meter kuasa 3. Simbol bagi unit SI adalah M kuasa 3. Unit lain adalah milimeter kuasa 3, sentimeter kuasa 3 ataupun mililiter. Okay, untuk ini, bab ini kita memang hanya pakai unit SI yang ini saja. Kita pakai unit SI saja. Kita tak pakai unit lain. Unit lain ni kita pakai unit SI. Okay. Pascal, Kelvin, meter kuasa 3, meter padu. Okay, meter padu. Okay, kita tengok yang pertama. Hubungan antara tekanan dengan isi padu bagi suatu gas. So, dia masuk kat sini. Dia cari hubungan antara tekanan dengan isi padu. Maksudnya apa yang malar? Suhu. Okay, suhu dia adalah malar. Okay, suhu adalah malar. Okay, seperti yang saya cakap tadi lah. So, kita nak kaji tekanan antara hubungan antara tekanan dengan isi padu dengan syarat suhu adalah malar. Okay, so kita tengoklah. Gambar foto 44 menunjukkan sebuah bola senaman yang termampat apabila seorang duduk di atasnya. Okay, apakah berlaku pada tekanan udara dalam bola itu? Okay, so kita nampak kat sini isi padu dia. Okay, bila ditekankan tekanan, okay, bila duduk, isi padu bola ini akan berkurang. Okay, isi padu bola ini akan berkurang bila duduk. Okay, dia punya bontot dia ni, okay, akan menekanlah. Okay, menyebabkan isi padu bola ini akan berkurang. So, kita tengok apa hubungan dia. Okay, inference, isi padu suatu gas mempengaruhi tekanan gas. Okay, isi padu suatu gas ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, ini adalah tekanan gas adalah pemboleh ubah bergerak malas. Semakin kecil isi padu gas, semakin tinggi tekanan gas. Okay, menentukan hubungan antara isi padu dengan tekanan bagi suhu suatu gas berjisim tetap pada suhu malar. Nampak suhu dimalarkan. Okay, so dimanipulasi bergerak malas sudah dimalarkan tadi adalah suhu. Okay, suhu atau jisim udara lah. So mana-mana. Kisah radas picah garis 100 mil, tiup getah, tolok tekanan dan juga kaki retor. Okay, tolok tekanan ini adalah susunan radas. Okay, tolok tekanan ini juga kita akan panggil kadang-kadang kita panggil sebagai tolok burden. B-O-U-R-D-O-N. Okay, burden. Burden tu nama orang. Tolok burden. B-O-U-D-O-N. Burden. B-O-U-R-D-O-N. Tolok burden. Okay. Ada nama orang lah. Okay, so kat sini kita nampak ada ombak, ada picah garis 100 mil, ada tolok tekanan.
kutip data. Okey. Secara ringkasnya, apa yang kita boleh buat, eksperimen kita buat apa? Okey. Bila kita tekan ombak, okey, so kita akan ubah dia punya isi padu udara. Okey, mula-mula mungkin 100 mil. Kamu tekan lagi sekali, kamu tekan kepada 90 mil. Kemudian kamu tekan kepada 80 dan seterusnya. Kamu akan nampak tolok tekanan ini akan memberi bacaan yang berbeza. Okey, akan secara logik dia makin bertambah lah. Isi padu ni makin lama makin kurang. Tekanan ini makin lama makin tambah. Okey. Isi padu, okey, makin lama makin kurang. Kamu tekan umbur tu, tolok tekanan akan menunjukkan bacaan yang makin tinggi, menyatakan bahawa tekanan bertambah. Okey, seperti saya cakap tadi lah. Okey, laraskan ombor supaya isi padu udara dalam picagari ada 100 mil. Kemudian sambung hujung picagari kepada tolok tekanan. Okey, ambil bacaan isi padu dan tekanan awal bagi udara picagari. Rekodkan bacaan dalam jadual 4.1. Tolok ombor, okey, tolok 90. Okey, kemudian ambil bacaan lagi sekali. Okay. Kemudian ulang langkah 4 untuk isi padu 80, 70, 60. Okey, so kamu akan dapat lah. Okey. Kemudian isi padu ini kamu kena buat 1/V. Okey, contoh ini 60 kan, maksudnya 1/60. Tekan kalkulator berapa kamu dah dapat. Okey. Kemudian baru kamu plotkan graf. Okey, kemudian apa kesimpulan? So, apa kesimpulan maksudnya apa yang kamu nampak daripada graf itulah. Okey, berkada songsang ke, berkada langsung ke, itulah. Okey. Mengapakah picagari dengan isi padu yang lebih besar? Mengapakah picagari dengan isi padu yang lebih besar digunakan? Okey, ini biasanya untuk memudahkan sajalah. Okey, mengapa ombor itu tolak dengan perlahan ke dalam picagari? Okey, kena tolak perlahan-lahan sebab kita tak nak, kalau kamu tolak terlampau kuat, okey, takut tekanan yang terlampau besar terhasil menyebabkan mungkin sambungan antara picagari dengan salur getah itu akan tercabut. Okey, itu tak nak lah. Eksperimen 4.5 ini menunjukkan bahawa tekanan gas bertambah apabila isi padu gas itu berkurang. So, ini adalah kesimpulan dia. Tekanan gas bertambah apabila isi padu dikurangkan. Apakah hubungan antara tekanan gas dan isi padu gas pada suhu malar? Okey, dalam kes ini berkadar songsang. Okey, berkadar songsang sebab satu tambah satu naik. Okey, itu berkadar songsang. Okey. Berdasarkan eksperimen ini 4.4, hubungan antara tekanan dengan isi padu suatu gas boleh dilihat dari graf bawah lah. Okay, graf pertama adalah graf P lawan V. Okay, P lawan V, kita dapat graf melengkung macam itu. Okay, itu adalah graf berkadar songsang. P berkadar songsang dengan V. Okay, bila P menurun, V makin lama makin meningkat. So, ini adalah graf berkadar songsang. P berkadar songsang dengan V. Okay, kalau kamu ingat lagi, saya kata dalam fizik kita tak suka sangat graf macam ni. Kita suka graf yang straight line macam ni. So, apa kita kena buat? V tadi, kita kena buat 1/V. Okay, kita kena buat 1/V. So, kita akan dapat graf yang inilah. Dalam jadual tadi, dalam eksperimen tadi, dalam jadual dia ada tulis 1/V kan. So, kita akan dapat graf berkadar terus. Kalau macam ini, hubungannya adalah P berkadar terus dengan 1/V. So, hati-hatilah. Ini P berkadar songsang dengan V, ini P berkadar terus dengan 1/V. Okay, kamu kena, bila nak buat hubungan, mesti sebut dia punya, apa kita panggil ni? Paksi. Okay, nama paksi dia. Okay, graf P melawan V menunjukkan bahawa tekanan berkurang dengan isi padu. Graf P melawan 1/V menunjukkan satu garis lurus yang melalui titik asalan. Hal ini membuktikan bahawa tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Okey, so tekanan berkadar songsang dengan isi padu menggunakan graf inilah. Okey, so apa maksud dia? Kalau kamu ingat lagi apa yang saya ajar, P kalau nampak macam ini, okey, nampak macam ini maksudnya P berkadar songsang dengan 1/V. Kenapa? Sebab P ini dekat atas. Okay, P ni sebenarnya P/1 lah. Okay, P dekat atas, V dekat bawah. Jadi, dia akan jadi berkadar songsang. Okay, so, baru kita masuk apa benda sebenarnya kita tengok tadi. So, ini adalah hukum gas yang pertama, iaitu hukum Boyle. Okay, hukum Boyle. Okay, hukum Boyle menyatakan bahawa tekanan berkadar songsang dengan isi padu bagi suatu gas berjisim tetap pada suhu malar. So, kena hafal. Ini definisi yang kamu kena hafal. Tapi, biasa kamu dapat cakap yang ini, tekanan berkadar songsang, isi padu pada suhu malar ni pun dah okey. Okey.
gas berjisim tetap tak tulis pun tak apa. Yang penting kamu kena sebut tiga boleh ubah itu tekanan, isi padu dengan suhu. So tekanan berada songsang dengan isi padu pada suhu malam. Okay, mesti sebut 3 tu. Okay, jisim tak sebut pun tak apa. Okay, ini adalah cara dia buat rumus dia. Okay, so kita dah tengok hari tu. Kalau rumus kalau P berada songsang dengan V, okay, kita tak boleh, apa kita panggil dah? Tak boleh kira. So, kena tukarkan simbol alpha ini kepada sama dengan. Bila tukar simbol kepada sama dengan, mesti ada pemalar iaitu K. So, buat dapatlah PV sama dengan K. Okay. Katakan suatu gas mengalami perubahan tekanan dan isi padu daripada keadaan 1 kepada keadaan 2. Maksudnya, berlaku perubahan tekanan, okay. Mula-mula tekanan tinggi. Lepas tu macam jadilah seperti tadi. Bola tadi, yang bola senaman tu, yang ada perempuan duduk atas tadi kan. So, sebelum dia duduk, okay, isi padu bola itu adalah besar. Okay, kemudian bila dia duduk, isi padu bola itu berkurang. Okay, so bila berlaku perubahan itu, so kita anggap dia ada situasi yang berbeza. Keadaan satu adalah semasa bola itu tidak diduduk. Keadaan dua semasa bola itu diduduk. Okay, so kat sini pemalarnya adalah sama sebab dia melibatkan satu bola itu saja. So apa jadi? So jadilah rumusan ini. P1 V1 sama dengan P2 V2. Okay, ini pun sama, kena hafal. Okay, dalam setiap hukum gas ini, apa yang kamu kena hafal adalah hukum Boyle dia, definisi, graf, okay, dan juga rumus 3 ini benda yang wajib kamu hafal untuk setiap hukum ini. Maksudnya ada 6 lah semuanya sebab hukum gas semuanya ada 3. Untuk setiap 3 tu ada 2 kamu kena hafal. Sorry, untuk setiap 3 tu ada 3 kamu kena hafal. Okay, itu hukum Boyle. Okay, ini adalah apa kita panggil? Penerangan ni lah kenapa itu terjadi. Okay, ini pun kamu kena hafal jugalah. So, maksudnya ada 4 lah untuk setiap hubungan tu. Ajar 4.26 menunjukkan suatu gas berjisim tetap dimampatkan pada suhu malar. Apabila isi padu gas itu dikurangkan, bilangan molekul yang sama bergerak di dalam ruang yang kecil. Bilangan molekul per unit isi padu bertambah. Hal ini menyebabkan kadar pelanggaran antara molekul gas dengan dinding bekas bertambah. Daya per unit luas permukaan dinding bekas turut bertambah. Dengan ini, tekanan gas bertambah. Okay, so ini pun kamu kena hafal. Ini adalah teori kinetik gas lah, lebih kurang lah teori kinetik gas. So, apa yang berlaku adalah ini isi padu asal. Okay, kemudian rajah 4.26 ini adalah isi padu asal. Okay, kemudian apabila isi padu itu dikurangkan, kita nampak ombak itu dimampatkan. Okay, so apa yang berlaku? Ruang untuk gas itu ruang untuk gas itu bergerak sudah berkurang. Okay, sudah berkurang. Jadi gas ini lebih kerap berlanggar dengan dinding bekas sebab ruang untuk dia bergerak dah kecil. So apa yang berlaku? Okay, kadar pelanggaran antara molekul dengan dinding bekas akan bertambah. Okay, daya per unit luas pada permukaan dinding bekas turut bertambah. Daya per unit luas ini adalah tekanan. Okay, maka tekanan gas itu pun bertambah. Okay, so berkuranglah. Okay, kalau kita dari segi analoginya selalu kita cerita, okay, kelas kamu ada 30 orang misalnya. Okay, kelas kamu ada 30 orang misalnya. So, apa terjadi kalau isi padu kelas kamu tu, okay, saya kurangkan separuh. So, kamu akan jadi lebih rapat ada sama lain. Bila kamu bergerak, kamu akan lebih kerap berlanggar dengan dinding. Okay, lebih kurang itulah analoginya. Okay. Okay, segitiga kat sebelah ni, okay, segitiga ni, kalau kamu faham segitiga ni, satu bab ini memang tak ada masalah. Okay, ini kita panggil sebagai segitiga PVT. Okay, ini PP itu adalah tekanan, pressure. V itu adalah volume, isi padu. T itu adalah temperature. Okay, PVT. Okay, so PVT kat sini T, kat sini C, kat bawah ini boy. Okay, kat bawah ini boy. So PVT TC boy. Okay, kenapa saya pakai boy? Sebab ada je nama makanan dalam tin seafood, namanya adalah TC boy. So
cikgu saya ajar dulu dia guna TC boy lah, bukan TCB. TC boys untuk mengingatkan kepada makanan dalam tin tu lah kot. Okay, mudahkan kita ingat. Okay, so ini adalah hukum Boyle. So bila kita nak cari rumus hukum Boyle, apa yang perlu kita buat adalah kita tutup T. Boyle atas T kan. So tutup huruf yang dekat dengan Boyle tu. So bila kita tutup, apa berlaku? Tinggal P dengan V sebelah. Okay, so kat sini kita tahu P dengan V ni kan kendaraan. Kalau sebelah-sebelah macam ni kendaraan. So hasilnya rumus P1V1 sama dengan P2V2. Okay. Kalau yang C ni kita tutup huruf P. Kalau T ni kita tutup huruf V. So kita akan dapat rumus bahagilah. Okay, tapi untuk hukum Boyle, okay, kamu perlu tutup P. So kita akan dapat P dengan V duduk sebelah-sebelah. Jadi P1V1 sama dengan P2V2. So jadilah rumus yang ini. Okay. Contoh 1, udara dalam sebuah picagali tertutup mempunyai isi padu 60 cm padu dan dengan tekanan 108 kPa. Okay, ombor picagali itu ditolak dalam mampakan udara sehingga isi padu 48 cm padu. Hitung tekanan. So kat sini kita boleh nampak. Okay, ini P1. Bukan P1. V1. Ini P1. Okay, ini adalah keadaan 1. Keadaan 2 adalah apabila ombor itu ditolak. So, ini adalah V2. Dia suruh cari tekanan udara termampat. So, itu adalah P2. Okay, so kat sini dah tunjuk. Okay, suhu gas dah berubah. Jadi, kita akan guna hukum Boyle lah. P1V1 sama dengan P2V2. So, gantikan saja. So, kamu akan dapat jawapan 135 kPa. Okay, cm kuasa 3 ini kamu tak perlu tukar unit pun tak apa. Okay, sebab dia cancel each other nanti. Okay. Pengiraan untuk subtopik ini adalah sangat-sangat senang. Okay, sangat-sangat senang. Kalau kamu faham segitiga ni. Okay, sekarang kita tengok hubungan antara isi padu dengan suhu pada suatu gas. So, kita nampak kat sini. Isi padu dengan suhu suatu gas. So, apa yang malar kat sini? Tekanan. Okay, tekanan dimalarkan. Gambar foto 4.5 menunjukkan sebuah botol plastik berisi udara di dalam peti sejuk. Apakah yang berlaku kepada isi botol udara? Apakah yang berlaku kepada isi padu udara dalam botol? Okay, ini kamu boleh buat dalam apa kita panggil rumah kamu pun boleh. Kamu ada botol plastik. Okay. Kamu jangan isi apa-apa. Kamu letak botol plastik itu di dalam peti ais, bahagian sejuk beku ni. So, kamu tengok apa akan terjadi. Okay. Sebelum disejukkan, botol plastik itu berada dalam keadaan sempurna lah. Okay. Selepas dimasukkan dalam ruang sejuk beku, dalam freezer itu, kita boleh nampak botol itu seolah-olah dikemekkan. Okay, jadi kat sini kamu boleh nampak lah. Ini mungkin sebelum disejukkan, maksudnya suhu tinggi lah. Okay, suhunya adalah tinggi. Saya tulis kat sini. T-nya adalah tinggi. Bila disejukkan, T-nya adalah rendah. Kita boleh nampak kat sini, isi padu V adalah tinggi. Bila botol kemek, isi padu adalah rendah. Okay, so kita boleh nampaklah kat situ. T tinggi, V tinggi, V rendah, T rendah. Okay, so kita boleh nampak kat sini hubungannya adalah berkadar terus. Okay, so kita tengok eksperimen dia. Eksperimen 4.5. Okay, referensinya adalah suhu suatu gas mempengaruhi isi padu gas. So, suhu ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Isi padu gas ini adalah pemboleh ubah bergerak balas lah. Okay, semakin tinggi suhu, semakin besar isi padu gas. Okay, seperti yang kita nampak dekat bahagian atas ni lah. Kamu mungkin boleh cuba kat rumah kalau kamu nak. Okay, mini eksperimen kamu. Okay, tujuan menentukan hubungan antara suhu dengan isi padu gas pada suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. Okay, dimanipulasi suhu bergerak balas adalah isi padu, dimalarkan adalah tekanan seperti yang saya cakap tadi. Okay, so itu adalah radas dia. Okay, boleh baca sendirilah. Okay, so ini adalah susunan radas dia. Okay, susunan radas dia agak complicated sedikit. Okay, so kamu kena ada air, ikan isi air, perlu ada ais. Okay, kemudian kamu kena ada
pembaris. Okay, tujuan pembaris ni kita nak ukur panjang dia lah. Panjang itu kita simbolkan sebagai isi padu dia. Okay. Kemudian tube kapilari. Okay. Dalam tube kapilari tu ada asid sulfurik pekat. Kamu nampak yang warna ungu ni yang asid sulfurik pekat. Okay. Kita nak ukur yang L ini. Okay. Makin panas, okay, asid sulfurik ini akan makin naik ke atas. So kita ukurlah L ni, panjang dia akan berubah-ubah lah. Panaskan air dengan perlahan dan kacau air itu secara berterusan sehingga suhu air itu mencapai 30 darjah Celsius. So, itu adalah suhu minimum dia lah. Okay. Ambil bacaan panjang turus udara L dalam tiub kapilari. Okay, rekodkan bacaan dalam jadual 4.11. Okay. Kemudian ulang langkah 2 dan 3, gunakan suhu 40 hingga 80 darjah Celsius. So, catat panjang dia, panjang turus udara itu. Okay, kemudian kamu plotkanlah L melawan suhu theta. Okay, pasti theta hendaklah meliputi julat 0 hingga 100 darjah Celsius. Okay. Okay, ekstrapolasi graf L melawan theta sehingga theta sama 0 darjah Celsius. Nanti kita tengok. Plotkan semula L melawan gas dengan paksi theta julat negatif 300 darjah Celsius hingga 100 darjah Celsius. Ekstrapolarasi graf L melawan theta sehingga L sama dengan 0 cm. Okay, kita tengoklah. Okay, apakah kesimpulan? Kesimpulannya adalah berkadar terus. Okay. Mengapakah air perlu sentiasa dikacau? Okay, so air perlu sentiasa dikacau supaya kita nak haba itu disebarkan ke keseluruhan air itu. Okay. Kita nak haba itu tertumpu pada satu titik saja. Apakah andaian yang perlu dibuat supaya panjang turus udara terperangkap di dalam tiub kapilari boleh mewakili isi padu udara tersebut? Okay. Dia punya clue kat sini, isi padu turus udara V sama dengan panjang turus udara L darab luas kelatan rentas tiub kapilari. Inilah cara jawapan dia. Okey, apakah andaian yang perlu kita boleh buat? Okey. So, kita boleh gunakan panjang dia untuk cari luas silinder. Okey, so bukan luas, isi padu silinder. Okey. Kita anggap panjang tu kita boleh cari isi padu silinder. Okey, inilah rumus dia. Okey, luas kelatan rentas tu adalah pi r kuasa 2, tak silap saya. Okey, itu adalah luas kelatan rentas kamu boleh cari. So, luas kelatan rentas darab dengan panjang, kita akan dapat tinggi silinder. Sorry, isi padu silinder. Okey. Isi padu gas bertambah apabila suhu gas dinaikkan. Pada suhu 0 darjah Celsius, udara yang terperangkap dalam tiub kapilari masih mempunyai suatu isi padu yang tertentu. Hal ini menunjukkan bahawa pada suhu 0 darjah Celsius, molekul gas masih bergerak dan memenuhi ruang bekas. Okey. Dia bukan macam tadi. Tadi kalau kosong, kosong dah. Okey. Tadi PV kan, pressure dengan volume. Kalau tadi, kalau volume dah kosong, pressure pun kosong. Tapi kali ni kalau suhu kosong, okey, bacaan isi padu gas tu masih ada. Okey, masuk kat sini, kena kata kat sini, gas molekul itu masih bergerak. Okey, so ini adalah graf yang kamu akan dapat plot. Okey, kalau kamu perasan tadi dia cakap ekstrapolarasi. Ekstrapolarasi tu apa itu ekstrapolarasi ni? Kamu dapat garisan putus-putus ni, yang ini kita panggil ekstrapolarasi. Okey, so bila kita plotkan graf, kita akan dapat graf macam inilah. Graf V melawan theta. Okey, pada suhu negatif 273 darjah Celsius, molekul-molekul gas tidak lagi bergerak dan tidak dapat memenuhi ruang. Okey, tadi 0 darjah Celsius masih lagi boleh, tapi kalau dah negatif 273 darjah Celsius, molekul gas itu tidak lagi bergerak. Okey, oleh itu isi padu gas menjadi sifar. Suhu negatif 273 darjah Celsius ialah suhu paling rendah yang mungkin dan dikenali. Maksudnya negatif 273 darjah Celsius ini adalah suhu paling rendah. Okey, tak ada suhu yang lebih rendah daripada dia. Okey, yang mungkin dan dikenali sebagai sifar mutlak. So, negatif 2730 ini kita panggil sebagai sifar mutlak. Okey, kalau bahasa Inggeris kita panggil absolute zero. Mungkin biasa dengar kot perkataan absolute zero. Siapa bahasa biar main game, tengok cerita, biasa mungkin dengar lah kot. Absolute zero. Okey, suhu paling rendah. Okey. Pada skala Kelvin, sifar mutlak diberi nilai 0 Kelvin ataupun 0 K. Okey, so masuk kat sini. 0 Kelvin. 0 Kelvin adalah bersamaan dengan negatif 273. Negatif 273 darjah Celsius. Okey, ni kamu kena tahulah. Okey, negatif
0 Kelvin sama dengan negatif 273 darjah Celsius. Okay, seperti kamu tengok dekat sini. Sifar mutlak suhu adalah dalam unit darjah Celsius adalah negatif 273. Okay, manakala dalam unit Kelvin adalah kosong. Ais lebur, okay, maksud takat lebur lah. Okay, adalah kosong darjah Celsius tetapi 273 Kelvin. Okay, steam 100 darjah Celsius, steam ni takat didih 100 darjah Celsius. Okay, 373 Kelvin. Okay, so macam mana dapat? So kita kalau kat sini kamu kena tahu macam mana nak convert darjah Celsius kepada Kelvin. Okay, senang saja kita guna rumus bawah ini. T sama dengan theta tambah 273, di mana theta ini adalah suhu dalam unit darjah Celsius. Okay, kita ambil contoh steam ini. Steam ini suhunya adalah 100 darjah Celsius. So 100 tambah 273 kita akan dapat 373 Kelvin. Okay, kalau ais lebur kosong tambah 273 kita akan dapat 273. Okay, last kali kalau tengok sifar mutlak. Okay, sifar mutlak darjah Celsiusnya adalah negatif 273 darjah Celsius tambah 273. So kita akan dapat 0 Kelvin. Okay, untuk pengiraan hukum ini, okay, unit suhu mesti Kelvin. Okay, biasa dia akan bagi dalam darjah Celsius, so kamu kena tukarlah. Okay, dia mungkin bagi 30 darjah Celsius. Berapa kamu dapat? 30 tambah 273 contoh dia. Okay, rajah 4.29 menunjukkan graf V melawan T. Okay, ini adalah graf V melawan T dalam unit Kelvin. Ini dalam unit darjah Celsius. Okay, ini dalam unit Kelvin. So kamu kena tahu kedua-dua ini. Graf ini pun kamu kena tahu. Okay, graf ini pun kamu kena tahu. So berdasarkan graf ini kita boleh nampaklah bahawa isi padu berkadar terus dengan suhu. T berkadar terus dengan suhu. Graf V melawan T pada suatu gas menunjukkan satu garis lurus yang memula pada titik asalan. Okay, hal ini menunjukkan bahawa isi padu gas berkadar terus dengan suhu mutlak. Okay, berkadar terus dengan suhu mutlak. So kat sini kamu kena faham. Alamak, terpotong pula. Okay, isi padu gas berkadar terus dengan suhu mutlak. Perkataan mutlak ini mesti sebut. Okay, perkataan mutlak itu mesti sebut, tak boleh tak sebut. Okay, suhu dengan suhu mutlak tak sama. Biasanya suhu mutlak ini merujuk kepada unit Kelvin. So ini hukum apa? Ini adalah hukum Charles. Ini adalah hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suhu gas berjisim tetap dan pada tekanan malar. So macam tadi, apa yang kamu kena wajib tulis adalah isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak. Okay, tekanan malar. Okay, ini yang kamu wajib tahu. Okay, ini yang kamu wajib tahu. Okay, so menggunakan segitiga tadi, okay, saya tambah segitiga. Okay, menggunakan segitiga PVT tadi, saya tambah segitiga, saya just tulis je PVT. Okay, T C coil. Okay, so ini adalah hukum Charles. So bila hukum Charles, kita tutup yang P. Kita tutup yang P. Okay, P itu adalah pressure. So yang kita tutup tu, saya lupa cakap, yang kita tutup tu sebenarnya merujuk kepada apa yang malar. Kita tutup P kan, so tekanan adalah malar untuk hukum Charles. So tinggallah V dengan T. Okay, V dengan T ada atas ada bawah. So apa jadi? Jadilah rumus ini. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okay, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okay, boleh ya? So dalam hukum Charles macam tadi juga, kamu kena tahu definisi dia. Okay, definisi dia mesti sebut tiga-tiga tu isi padu, suhu mutlak dengan tekanan malar. Okay, kemudian kamu tahu rumus dia. Okay, kemudian kamu kena tahu graf dia tadi. Okay, pada rajah 4.3 menunjukkan suatu gas berjisim tetap dipanaskan pada tekanan malar. Apabila suhu gas itu dinaikkan, tenaga kinetik peraturan molekul bertambah, iaitu molekul-molekul gas bergerak dengan hal laju yang tinggi. Okay, saya cakap awal tadi. Untuk mengekalkan tekanan gas yang malar, isi padu gas itu akan bertambah supaya kadar pelanggaran molekul gas dengan linear bekas itu tidak berubah. Okay, so mula suhu rendah, hal lajunya kecil rendah. Okay, kemudian bila suhu dinaikkan, hal lajunya bertambah.
laju molekul gas itu bertambah. Okey, tetapi disebabkan untuk hukum Charles, tekanan mesti malar, tekanan tidak berubah, jadi isi padu gas ini akan bertambah. Kita kata gas ini mengembang lah. Okay. Gas ini mengembang. Bila kamu ada belajar sains masa sekolah rendah, okay, kalau gas kita panaskan, dia mengembang. Okay, menyebabkan tekanan masih lagi kekal sama, tetapi gas bertambah, isi padu gas bertambah apabila suhu bertambah. Okay, ini pun kamu kena hafal juga. Ini mungkin boleh jadi soalan 4 markah, esei. Penerangan hukum Charles Boyle dengan yang terakhir nanti, okay, ini kebiasaannya akan keluar esei 4 markah. Okey, ini adalah contoh pengiraan dia. Okay, satu gelombang udara punya isi padu 1.2. So, ini adalah V1 pada suhu 27 darjah Celsius. So, ini adalah T1. Okay, ini adalah keadaan 1. Keadaan 2, okay, disuruh cari berapakah isi padu. So, ini adalah V2, disuruh cari suhu 47. Meningkat kepada 47, ini adalah T2. So, suhu dalam unit darjah Celsius. Okay, so apa kamu kena buat, saya dah kata dalam bab ini, unit mesti jadi tukar kepada Kelvin. Apa kamu kena buat, T1 tambah dengan 273. Okay, 27 tambah 273, 47 tambah 27 T3, seperti kamu tengok dekat bawah ni. Okay, nampak? 27 tambah 273, 47 tambah 273. Ini rumus dia, kamu kena hafal lah. Cara tukar unit daripada darjah Celsius kepada Kelvin. Okay, so gunakan rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. So, ganti, dapatlah 1.28 cm padu. Okay, boleh nampak kat sini lah. Okay, bila suhu bertambah, isi padu pun bertambah. Okay. So, sekarang kita tengok yang terakhir sekali. Okay, hubungan antara tekanan suhu dengan hubungan antara tekanan dengan suhu. So, kita nampak sini tekanan dengan suhu adalah malar. So, apa yang malar pula? Nak cari hubungan antara tekanan dengan suhu. So, apa yang malar dekat sini? Isi padu. So, isi padu yang malar. Okay. V yang dimalarkan. Gambar foto 4.6 menunjukkan tekanan udara di dalam tayar sebuah kereta diukur pada suatu hari yang panas. Okay, pemandu kereta menyentuh tayar selepas perjalanan dan mendapati tayar itu lebih panas daripada sebelum perjalanan. Okay, gambar foto menunjukkan bacaan tolok tekanan pada sebelum dan selepas perjalanan. Apakah yang berlaku pada tekanan udara di dalam tayar itu? Okay, so sebelum gerak, okay, bacaannya adalah rendah ke? Ini sebelum perjalanan, so bacaannya around 200. Okay, lepas perjalanan, bacaannya adalah 200 lebih, macam 220 ataupun 230, saya tak boleh nampak situ. So, apa yang berlaku adalah bila berjalan, okay, so tayar itu bergeser kan. So, kamu dah belajar penggeseran akan menghasilkan haba. So, haba tadi memanaskan udara di dalam. Okay, tetapi disebabkan tayar ni, dia punya kata getah itu keras, bukanlah keras. Keras lah. So, dia susah nak berubah bentuk. Jadi, isi padu gas dalam itu kekal sama. Okay, isi padu dalam tayar ini, isi padu gas dalam tayar ini kekal sama sebab tayar ni keras dia punya, so susah nak mengembang. Okay, so kat situ kita nampak isi padu dimalarkan. Okay, sekarang kita tengok eksperimen 4.6. Okay, eksperimen untuk mengkaji hubungan antara suhu gas dengan tekanan gas lah. Okay, so inference adalah suhu suatu gas mempengaruhi tekanan gas. So, suhu ni adalah pembawa lubang dimanipulasi. Tekanan gas ni adalah pembawa lubang bergerak balas. Okay, so dalam kes ni semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan. Okay, menentukan hubungan antara suhu dengan tekanan bagi suatu gas berjisim tetap pada isi padu malar. Okay, sama je macam tadi. Okay, pembawa lubang dimanipulasi adalah suhu, bergerak balas tekanan dan dimalarkan adalah isi padu. Okay, ini adalah radas dan ini adalah susunan radas. Okay, lebih kurang sama dengan hukum Charles tadi. Okay, eksperimen ini hanya menggantikan tolok tekanan dengan ke dalam dasar bulat ini saja. Okay, kita letak air. Dalam bikar ni kita letak air. Okay, kemudian kita ke dalam dasar bulat.
Okay, so bila kita panaskan, udara dalam kedalam dasar bulat ini akan dipanaskan jugalah. Okay, so udara ini akan memberi bacaan kepada tolok tekanan ini. Ataupun tolok tekanan ni nama lainnya adalah tolok burden. Okay. Okay, so kita tengok prosedur kat sini. Nombor 2, panaskan air sehingga 30. Okay, kemudian ambil bacaan tekanan udara di dalam kedalam. Itulah rekod bacaan. So, ambil bacaan kat sini. Dan ulang eksperimen dengan menggunakan 40 sampai 80 darjah Celsius. Rekod semua bacaan tekanan udara. Okay, ini dia punya jadual. Okay, so plot apa semua ni sama macam hukum Charles tadi. Okay, dekat sini perbincangan. Apakah kelebihan menggunakan kedalam dasar bulat untuk pemanasan udara? Kalau kita guna kedalam dasar bulat ni, dia punya pemanasan lebih sekata lah. Okay, pemanasan ni lebih sekata. Okay, semua bahagian kena. Okay. Nombor 2, termometer direndam dalam bikar berisi air. Apakah andaian yang perlu dibuat supaya bacaan termometer ialah suhu udara dalam kedalam dasar bulat itu? Okay, kita boleh kata semua haba itu dipindahkan. Itu andaian ni lah. Semua haba dipindahkan ke dalam kedalam dasar bulat. Eksperimen 4.6 menunjukkan bahawa tekanan gas bertambah apabila suhu gas dinaikkan. Okay. Jam 4.32 menunjukkan graf P melawan theta yang telah diekstrapolarasi sehingga P sama dengan 0 kilopascal. So ini ukur pressure P, graf P lawan theta. Theta itu dalam darjah Celsius di mana telah diekstrapolarasi sampailah P sama dengan 0. Tekanan sama dengan 0. So bila tekanan sama dengan 0, kita akan dapat suhu sebanyak negatif 273 darjah Celsius, sama tadi macam hukum Charles tadi. Ini adalah nilai bagi sifar mutlak. Okay, graf P melawan theta menunjukkan bahawa tekanan gas bertambah secara linear apabila suhu gas dinaikkan. Pada suhu 0 darjah Celsius, molekul gas bergerak dan gas itu mempunyai tekanan. Pada suhu negatif 273 darjah Celsius, iaitu sifar mutlak, molekul gas tidak lagi bergerak dan tidak berlanggar dengan linear bekas. Tekanan gas itu menjadi sifar. Bila gas itu tak bergerak, jadi dia tidak berlanggar lagi lah. So, tekanan gas menjadi sifar. Okay, ini adalah graf P melawan T, di mana sekarang unit T adalah Kelvin lah. Okay, sama macam yang sebelum ini tadi. Okay, so cara nak dapat rumus dia macam tadi, segitiga PVT, P V T, okay, P C boy. So ini adalah hukum tekanan. So, ini adalah hukum tekanan huruf P ni. So, kita tutup V. Bila tutup V, maksudnya isi padu adalah malar. So, tinggal P dengan T. So, kita dapatlah rumus. P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi T2. Ini rumus dia. Okay. Ini graf dia. Okay. Oh, definisi dia lupa pula. Okay, ini adalah definisi dia. Hukum Gay-Lussac. Okay. Tapi jarang kita panggil hukum Gay-Lussac. Biasanya kita panggil hukum tekanan. Okay. Hukum tekanan. Okay. Tekanan berkadar terus dengan suhu mutlak. Okay. Dengan isi padu malar. Okay, ingat. Nak hukum-hukum gas, definisi hukum-hukum gas, kamu mesti sebut tiga pemboleh ubah dia. Apa yang kamu kaji hubungan apa dengan apa dan apa yang malar. Okey, mesti sebut. Sekarang kita tengok apa yang berlaku sebenarnya dalam hukum tekanan. Okey, Rajah 4.34 menunjukkan suatu gas berjisim tetap dipanaskan pada isi padu malar. Bila suhu gas itu dinaikkan, tenaga kinetik purata molekul bertambah, iaitu molekul-molekul bergerak dengan hal laju yang lebih tinggi. Oleh sebab isi padu gas tidak berubah, kadar pelanggaran molekul gas dengan linear bekas bertambah. Daya per unit luas pada permukaan linear bekas turut bertambah. Dengan itu, tekanan gas itu bertambah. So, ini adalah contoh soal jawapan esei 4 markah. Okay. Dari segi analoginya macam inilah. Kelas kamu ada 30 orang. So, 30 orang itu, kita anggap setiap seorang itu adalah molekul gas. Maksudnya ada 30 molekul gas lah. Okay. Kita tutupkan mata, semua tutup mata. Kita suruh berjalan. Okay, masing-masing berjalan dalam keadaan tutup mata. Okay. So, sebab kita kata gerakan molekul gas kan gerakannya adalah gerakan rawak. Okay, gerakan brown, rawak dan
Rawak lah selalunya kan. Okay. So, dia akan macam mata, so kamu kena jalan, kamu akan berlanggar. Kamu akan berlanggar dengan kawan kamu akan berlanggar dengan dinding bekas. So, okay, bila kamu berlanggar dengan dinding bekas, so barulah tekanan terhasil. Okay. So, apa terjadi kalau saya bakar kelas tu? Okay, bila saya bakar kelas tu, saya yakin kamu semua akan lari bertempiran. Betul tak? Okay. Semua sekarang kamu bayangkan kamu lari bertempiran dalam keadaan kamu tutup mata. Okay. Bila kamu berada tutup mata, so lagi kerap kamu akan berlanggar dengan dinding. Okay. Kita assume kelas itu tertutup lah. Okay. Lagi kerap kamu berlanggar dengan dinding menyebabkan tekanan menjadi tinggi. Okay. So, itu analogi dia lah. Okay. Kalau suhu meningkat, tekanan juga meningkat. Dengan syarat, isi padu adalah malar. Okay. Isi padu kelas kamu tidak berubah. Okay. Tak ada kelas kamu mengembang sebab saya bakar kelas tu tak. Okay. Isi padu kelas tu tetap lagi, masih lagi sama. Okay. Kita tengok contoh satu. Saya harap kamu faham lah. Okay. Gas dalam sebuah silinder keluli tertutup mempunyai tekanan 180 kPa. So, ini adalah P1. Okay. Pada suhu 25 darjah Celsius. So, ini adalah T2. Ingat, suhu ini mesti tukar unit kepada Kelvin. Berapakah tekanan gas? So, disukai tekanan gas P2. Bila silinder dipanaskan sehingga suhu 52. So, ini adalah T2. So di atas 25 tu bukan T2, T1. T1 ni. So, macam tadi, sama je. Yang pentingnya mungkin kat sini, T1, T2 mesti tukar unit kepada Kelvin. Lepas tu, rumus hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ni adalah, Gay-Lussac ni nama orang ya, ataupun kita boleh panggil hukum tekanan, benda yang sama. So, guna rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2, ganti-ganti dapat yang ni. So, kita boleh nampak, bila suhu rendah, T1 rendah, T1 rendah. Bila T1 je kecil, suhunya kecil, tekanannya kecil, iaitu 180. Bila suhunya bertambah, suhu 325 K, tekanan pun bertambah. Maksudnya betul lah tadi apa ayat eksperimen tu tadi. Ini contoh lain. Ini adalah standard pembelajaran yang keempat. Kata air menyelesaikan masalah melibatkan tekanan, suhu dan isi padu gas. So, kalau ikutkan ini tak ada masalah. Ini adalah hukum Boyle. Hukum Boyle sama je macam contoh satu yang hukum Boyle. Ini adalah hukum Charles. Pun sama juga, kita tampak apa bezanya. Yang penting hukum Charles kamu kena tahu suhu mesti tambah 273 nak tukar unit kepada Kelvin. Yang ini pula adalah hukum tekanan. Pun sama, tak ada beza macam yang contoh yang tunjuk tadi itulah. So itu saja untuk hari ini. So latihan formatif buat semua 1 hingga 5. Hantar kepada saya selewat-lewatnya pukul 5 petang nanti. 5 petang hari PDPR lah. So kita buat refresh balik. So segitiga. Segitiga PVT tu. PVT. P itu adalah tekanan, pressure. V adalah volume, isi padu. T itu adalah temperature, suhu. So PVT TC Boyle. So untuk hukum Boyle, kita akan tutup T. Kita akan tutup huruf T. So tinggallah P dengan V. So jadilah rumus P1 V1 sama dengan P2 V2. Di mana kalau didarab, hubungannya adalah berkadar songsang. So P berkadar songsang dengan V. Tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Kalau hukum Charles, kita tutup P. So tinggal V dengan T. So V 1 per T1
sama dengan V2 per T2. Okey, kalau dia bahagi, dia berkadar terus. So, V berkadar terus dengan T. Ingat, T mesti tukar dalam unit Kelvin. Okey, untuk hukum tekanan ataupun hukum Gay-Lussac, okey, kita tutup V. Bila tutup V, tinggal P dengan T. So, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okay, so sebab dia bahagi, jadi dia berkadar langsung. Tekanan berkadar langsung dengan suhu mutlak. P berkadar langsung dengan T. Okay, so cara lakar graf kamu mesti tahu macam mana lakar graf dia. Okay, kalau V dengan T, okay, berkadar terus macam ini. Ini V, ini T. Kalau yang ini P lawan T, okay, paksi Y adalah P, paksi X adalah T, pun berkadar terus. Okay, untuk hukum Boyle, dia ada dua graf. Semuanya ada dua graf sebenarnya, tapi kita fokus yang utamalah hukum Boyle. P dengan V, dia berkadar sama-sama melengkung. Okay, ini adalah summary lah. Okay, sedikit rumusan untuk apa yang kita dah belajar. Kalau kamu tahu guna segitiga ini, okay, subtopik ini memang sangat-sangat mudah. Okay, kena faham cara nak pakai segitiga ini. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, so sila hantar latihan selewat-lewatnya jam 5 hari PDPR kamu. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih.